Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama bertemu lagi untuk kelas yang seterusnya dalam kitab Al-Kabair Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dan hari ini insyaAllah kita akan bincangkan 4 tajuk sekaligus. Okay, sebab dia berkaitan. Puan boleh dengar belakang? Boleh. Oh, jatuh. Boleh. Okey, hari ini kita akan bincangkan 4 perkara yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam bab dosa-dosa besar. Okey, keempat-empat ini kita bincang terus hari ini sekaligus sebab dia berkaitan, iaitu keempat-empat ini adalah termasuk dalam rukun Islam. Okey, iaitu meninggalkan solat. Jazakallahu khairan Syekh. Meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa dan juga tidak mengerjakan haji. Okey, disusun secara berurutan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, menunjukkan ini adalah dosa-dosa besar. Okey, dalam bab ni solat ditulis dengan sangat panjang. Okey, kalau perasan, okey, bab solat ni ditulis dengan sangat panjang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kita boleh faham memang kerana solat ni adalah benda yang paling penting dalam hidup kita. Okey, memang yang paling penting. Cuma sebelum kita mula, saya nak cerita sikit berkenaan dengan suatu benda yang disebut sebagai taufik. Pernah dengar tak taufik? Taufik dan hidayah. Kalau kita selalu sebut wabillahi taufik wal hidayah. Taufik wal hidayah. Okey, taufik hidayat kau boleh ambil bintin. Okey, taufik wal hidayah. Taufik ni adalah satu persetujuan daripada Allah SWT. Okey, maksudnya apa? Allah yang menyusun kita untuk buat sesuatu benda. Okey, kita usaha tetapi Allah SWT yang menjayakan apa yang kita nak buat tadi. Kan, betul tak? Okey, kadang-kadang kita pelik kenapa ada orang ni dia boleh buat banyak kebaikan sedangkan kita tak jumpa pun benda apa kita nak buat baik. Okey, ada orang dia jumpa dalam satu jalan yang dia lalu bermacam-macam benda yang dia boleh buat pahala, dan kita sampai ke hujung satu pahala pun kita tak boleh buat. Okey, itu disebut dengan taufik. Okey, maksudnya Allah SWT yang susun. Okey, bagi contoh, katakanlah kelas, okey, kelas kita sampai pukul 1. Kan? Zuhur 1.15. Okey, dan kita perlukan 5 minit, okey, untuk berjalan kaki ke masjid untuk dapatkan saf pertama dan takbir dengan imam. Okey, kita dah tahu dah biasa dah. Daripada kelas nak pergi ke masjid 5 minit. Okey, so kalau habis pukul 1, bolehlah gerak dalam pukul 1 5 minit, 1.10 sampai ambil wuduk dan sebagainya. Kan, solat dengan imam satu suku, azan. Okey, nak jadi cerita pada hari tersebut lecturer tak habis-habis lagi dia punya syarahan. Okey, habis kelas satu suku. Kita dah risau. Kan?
macam mana nak kejar pergi masjid ni. Sampai-sampai dah habis dah solat. Okey, dia doa kepada Allah SWT, ya Allah macam mana ni aku tak tahu kan. Okey. So logiknya dia memang akan terlambat. Betul tak? Logiknya dia memang akan terlambat. Okey. Nak jadi cerita, dia habis je kelas 12 minit kan, misalkan. Lecture okey dah nak masuk zuhur dah, kita berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Dia keluar je kelas, jalan kan nak pergi masjid kan, baru 2 langkah. Tiba-tiba ada orang dia tak kenal naik motor. Nak pergi mana? Nak pergi masjid. Jom naik. Kan? Pecut sampai ke masjid. Akhirnya dia sampai, dia boleh solat sekali dengan imam tanpa terlambat. Okey. Penyusunan tadi nama dia taufik. Okey, taufik itulah yang Allah SWT sempurnakan untuk kita bila kita memang nakkan kebaikan. Okey. Sebab tu dalam ilmu sunnah ni, ulama-ulama salaf kata kalau kita nak buat baik, Allah akan tambahkan kebaikan. Betul tak? Kalau kita dah mula buat, Allah akan tambah lagi, Allah akan mudahkan lagi. Begitu juga kalau kita buat jahat. Kan? Sikit, tinggal hanya makin jauh. Okey. Ini bendanya. Okey. So sekarang kita bercerita pasal solat, zakat, puasa, haji. Dan dia adalah amalan kita. Kalau solat harian, puasa tahunan, kan, setahun sekali. Zakat pun lebih kurang tahunan. Haji seumur hidup. Okey, yang mana semua ibadah ni kita tak mampu buat kalau tak ada taufik Allah SWT. Kan? Kita sekarang nak cerita pasal solat. Solat tu ada derajat. Solat awal waktu berjemaah, solat akhir waktu berjemaah, solat sendiri, kan, solat seorang-seorang akhir waktu. Dia lain-lain pahala dia yang Allah akan bagi semua, kan, kepada masing-masing itulah. Okey, jadi kita nak achieve yang mana tu memang usaha daripada kita, tetapi taufik daripada Allah SWT. Okey, kisah yang paling famous sekali yang saya ingat adalah kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey, bersama Rasulullah SAW satu pagi, Rasulullah duduk seperti biasa. Lepas solat subuh, dia akan kumpulkan sahabat-sahabat. Okey, tak pasti Rasulullah yang kumpulkan atau sahabat-sahabat yang berkumpul di sekeliling Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tanya, pagi tersebut Rasulullah SAW bertanya, okey, pagi ni siapa yang telah bersedekah? Okey, ini hadis riwayat bil makna, saya pun tak ingat yang jelas lah, tapi maksud dia macam tu. Okey, siapa yang dah bersedekah pagi ni? Mula-mula Abu Bakar tak nak ni. Bila Rasulullah tanya, dia angkat tangan. Siapa yang dah menziarahi orang sakit? Tiba-tiba Abu Bakar angkat tangan lagi. Okey, siapa yang dah menghantar jenazah ke kubur, lebih kurang macam ni. Saya dah angkat. Semua dia angkat. Sahabat-sahabat yang lain tak puas hati. 5 pagi. Kan, pukul 5 pagi. Kita baru bangun tidur, datang ke masjid, semua benda dia dah buat. Okey. Lepas majlis, mereka pun bertanyalah kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun cerita. Kan? Kebetulan. Okey, dia bangun tidur, dia kata nak pergi masjid. Dia ambil, dia nampak ada orang beritahu dia, ni ada orang sakit. Dia pun pergi visit. On the way dia pergi masjid ni. Kan? Dah visit, dia jalan lagi, nampak pula jenazah kena usung, dia ikut. Kan? Sampai nak masuk masjid, luar masjid tu tiba ada orang minta sedekah. Kan? Kebetulan dia nampak anak dia, Abdul Rahman, tengah makan roti. Dia pun ambil roti daripada anak dia, minta daripada anak dia, dia bagi kepada orang miskin tadi. Kan? Cerita yang berlaku tadi kita sebut kebetulan. Dalam bahasa Melayu, kebetulan. Okey, dalam bahasa Arab dia taufik.
Kan? Sebab tu kita kena selalu minta kepada Allah SWT untuk bagi kita taufik ni. Kan? Kalau Arab dia doa waffaqakumullah. Semoga Allah memberi kamu taufik. Kan? Untuk buat baik, untuk puasa. Kan? Semua orang pergi akan jumpa Ramadan. Semua orang yang hidup lah akan jumpa Ramadan. Tidak semua orang yang akan berjaya puasa dengan sempurna ataupun menghidupkan Ramadan dengan baik. Okey, so dia adalah satu bab besar taufik ni. Okey. So kita masuk sekarang insya-Allah dalam bab tarkus salah, meninggalkan salat. Allah SWT telah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah. Okey, surah Maryam. Okey, disebut lagi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Okey, surah Al-Maun. Dalam ayat yang pertama tadi Allah menerangkan tentang orang-orang yang meninggalkan salat dan meninggalkan salat dan mengikut syahwat mereka. Mereka akan bertemu dengan ghayyan fasawfa yalqawna ghayya. Okey, dikatakan ghay ini adalah satu lembah dalam neraka. Okey, begitu juga fawailul lil musallin. Okey, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang solat. Okey, alladzina hum an salatihim sahun, yang mana dalam solat mereka itu lalai. Wail tu apa? Okey, ada banyak pendapat. Kalau dalam bahasa Arab ditranslatekan, dia adalah contohnya disebut dalam bahasa Melayu adalah cilaka. Cilaka lah, maksudnya kita kita menyumpah orang tu. Okey, pendapat yang lain mengatakan dia juga wail adalah salah satu lembah dalam neraka. Memang ada pun nama neraka wail, betul tak? Neraka wail. Okey. Tetapi ayat yang kedua ni Allah sebut celakalah orang-orang yang solat, bukan orang yang meninggalkan solat. Ini orang-orang yang solat. Okey, tetapi dalam solat mereka lalai. Okey, ulama mengatakan bahkan dalam cerita ni Imam Zahabi rahimahullah menulis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka orang-orang yang lalai ini? Okey, Rasulullah menjawab, huwa ta'khirul waqt, orang yang melambat-lambatkan solat di akhir waktu. Okey, kalau orang yang solat tetapi dia melengah-lengahkan, dia solat tidak sempurna, dia solat sampai lalai lah. Okey, ancaman dia adalah wail, adalah neraka. Bagaimana pula dengan orang-orang yang meninggalkan solat? Okey, dia lebih teruk lagi lah. Okey, dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Okey, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala aulad, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu, meninggalkan kamu daripada zikrillah, mengingati Allah. Okey, ulama al-mufassirun, orang ahli-ahli tafsir mengatakan maksud daripada zikrullah di sini adalah solat 5 waktu. Okey, qala al-mufassirun al-murad bi dzikrillahi fi hadhihi al-ayah as-salawat al-khams. Okey, apa yang dimaksudkan dengan zikrullah dalam ayat tersebut adalah solat 5 waktu. Jangan sampai apa yang ada di dunia ni depan mata kita, harta ataupun anak-anak, keluarga dan sebagainya, melalaikan kita daripada salat. Okey, dalam ayat yang lain Allah SWT sebut ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Okey, orang-orang yang dalam neraka ni ditanya ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar tadi. Saqar adalah salah satu nama neraka.
qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, kami dulu tidak solat. Okey. Dan Nabi SAW telah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Okey, hadis riwayat At-Tirmizi. Okey, perjanjian antara yang membezakan antara kita dan mereka. Okey, kita ni siapa? Orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Okey. Sempadannya adalah solat. Perbezaan antara kita dan mereka adalah solat. Okey, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah kufur. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah. Okey, dalam riwayat lain, bainal abdi wa bainasy syirki wal kufri tarkus salah. Di antara hamba dan kekufuran, okey, sempadannya adalah solat, meninggalkan solat. Okey. Ada sebuah cerita yang menceritakan tentang pentingnya solat. Okey, cerita bukan cerita saya, cerita tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, bila mana beliau rahimahullah radhiyallahu anhu di apa nama dia? Ditikam ketika mengimamkan solat subuh. Oleh siapa ingat? Oleh Abu Lu'lu'. Okey. Okey, Abu Lu'lu' dia orang mana? Orang Majusi. Okey. Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi. Okey. Jadi Umar bin Al-Khattab ni dibunuh, okey. Ceritanya tu ditikam oleh Abu Lu'lu' ni dengan senjata yang disebut khanjar. Pisau, tetapi dia ada dua mata. Okey, pegang tengah-tengah ni, sini tajam, sini pun tajam. Okey, dan diletakkan racun. Okey, di apa namanya, di pisau ni lah. Jadi untuk bebaslah seorang ni, dia kata kalau dia pukul dari arah mana pun dia akan survive. Okey. So akhirnya dia nak jadi cerita, satu subuh tu memang ditikam lah Umar dari belakang. Kemudian dia nak lari, sahabat-sahabat perasan nak tangkap dia ni, dia pun pusingkan sajalah pisau dia tu. Kan? Ke arah mana pun pergi, pisau memang akan kena. Jadi ramai juga sahabat-sahabat selain Umar pada masa tu yang cedera. Okey, diorang nak diceritakan ni, ditangkap ni cara dia baling, saya tak tahu masa tu ridak, serban ke apa, baju ke apa, dia tutup kepala ni baru dapat tangkap dia. Okey, kemudian Umar pingsan. Okey, perutnya berlubang. Kan, perutnya berlubang. Pingsan. Okey, sahabat-sahabat semua tengah kelang kabut lah. Okey, Umar pingsan sampai nak naik matahari lah. Kan, subuh dengan naik matahari sekejap je. Kemudian sahabat-sahabat ni kejutkan Umar dengan dia sebut apa? Umar, solat. Ya, terus bangun. Umar terus bangun. Okey. Dia paksa, dia gagahkan diri dia untuk solat. Okey, dalam cerita ni Umar kata, "Na'am, ya. Innahu la hadza li ahadin fil Islam adha'a as-salah." Okey. Innahu la hadza li ahadin fil Islam adha'a as-salah. Tidak ada nasib yang baiklah lebih kurang bagi orang Islam kalau dia tak solat. Sia-sia je dia masuk Islam. Itu benda yang paling penting sekali. So Umar gagahkan diri untuk solat. Masa tu memang sahabat-sahabat semua terharu tengok betapa pentingnya solat ni bagi Umar. Okey, dengan darah-darah tu lah dia solat. Okey, darah luka ni
tak najis boleh dibuat untuk solat. Okey, dalam banyak cerita memang sahabat-sahabat solat dengan darah. Okey, mereka solat masa tengah jaga kubu kena panah. Kan, dan mereka teruskan solat walaupun berdarah. Okey. Sebab kadang-kadang ada kita luka sikit kena baju kan, tak boleh solat ni sampai tak solat kan, especially budak sekolah lah. Kalau kita nak bersih tak ada masalah, kita balik tukar baju. Tapi kadang-kadang budak sekolah dia luka sikit, dia tak nampak benda ni penting kan, so dia tak apalah, tak solat lah, tak boleh solat kan. Kalau seluar dia boleh tukar dengan kain pelikat kan. Kalau kena baju dia tunggu mak ayah balik, sampai rumah dia tak solat lah. Okey, ni cerita Umar. Okey, datang dipanggilkan doktor bagi minum susu. Okey, dalam cerita minum susu, keluar susu kat perut Umar ni, lubang. Okey, bila dah tengok macam tu, doktor cakap tak ada harapan dah. Okey, so akhirnya meninggallah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, itu cerita yang besarlah untuk kita faham betapa pentingnya solat. Okey, saya ingat semua dah jelas bab kepentingan solat ni. Saya bawa beberapa kaul ulama. Okey, yang pertama sekali Imam Ibn Hazm radhiyallahu rahimahullah. Okey, beliau berkata la dzamba ba'da syirki a'zam min ta'khir solat an waqtiha wa qatl mu'min bighairi haqq. Okey, tidak ada dosa yang lebih besar selepas syirik, okey, melainkan melambat-lambatkan solat dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang jelas, bighairi haqq, tanpa kebenaran lah. Okay, itu kata Imam Ibn Hazm rahimahullah. Imam Ibn Hazm ni famous dengan mazhab apa? Al-Zahiri. Okay. Kemudian Ibrahim An-Nakhai mengatakan tarkus salah faqad kafar. Man taraka salah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan solat maka kafir. Okey, Aun bin Abdullah rahimahullah berkata innal abda idza adkhala qabrahu su'ila 'anis salati awwala shay'in yus'alu anhu. Okey, sesungguhnya seorang hamba bila dia dimasukkan ke dalam kubur, maka dia akan ditanya tentang solat. Awwalu syai'in yus'alu anhu, dan itu adalah soalan yang pertama yang akan ditanya. Okey, sampai sini ada soalan berkenaan dengan kewajipan solat? Okey, saya rasa memang jelaslah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, solat bukan satu benda yang main-main lah, tapi realitinya adalah benda yang sangat susah nak dijaga. Kan, masing-masing kita tak kalau ikutkan ada hadis, memang buatlah kebaikan yang lain banyak mana pun, tak solat maka Allah dah tak tengok dah. Allah akan tengok solat dulu. Itu yang paling penting. Okey. Dan nak dikaitkan lagi dengan hidup kita, memang solat ni yang paling susah lah sebenarnya. Kan? Orang yang dah menikmati nikmatnya dapat solat ni, okey, selalu diberi kesedaran Allah SWT dan diberi kesempatan untuk solat awal waktu, bangun subuh, pergi solat maghrib, isyak. Kan, solat-solat yang berat ni, isyak ni kan, dapat solat ke masjid dengan jemaah, okey, dalam masa yang lama, dia akan rasa nikmat dan dia akan rasa macam alah, bukan susah pun kan. Tetapi satu masa bila diuji, okey, diuji oleh Allah SWT untuk tak dapat pergi ke masjid-masjid ni, baru dia akan rasa susahnya nak pergi masjid kan, susahnya nak solat awal waktu. Okey,
kalau lelaki rasa berat sebab nak kena pergi masjid solat Jumaat, kan, sebenarnya perempuan pun tak kurang berat. Di rumah lagi susah, nak dengar azan dan terus solat lagi susah. Okey, cabaran, kan, itu realiti lah. Okey, kalau lelaki mungkinlah dia kata lelaki tak apalah susah kan, bagi alasan sebab nak kena start enjin motor ke enjin kereta nak pergi masjid, kan. Realitinya kalau itu alasan dia, sepatutnya dia boleh solat awal waktu di rumah, tapi hakikatnya tak, kan. Lelaki kalau tak pergi masjid kat rumah pun tak awal waktu juga, kan. So dia sebenarnya benda yang susah. Sebab tu sampai Nabi Ibrahim doa, kan, Rabbij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang mendirikan solat. Memang kita kena doa sebab Allah pilih, kan. Ini kita cerita pasal solat wajib 5 waktu, tak cerita lagi pasal solat yang tambahan, kan. Itu kalau ada yang geng-geng budak asrama ni, dia orang bangun tahajud malam, lepas tahajud dia tidur lepas tu subuh dia lambat, kan. Tu ada juga passion yang macam tu, kan. Okey, bab yang pertama yang kita nak belajar hari ini adalah tentang mata yu'marus sabi bis-salah. Okey, bilakah seorang anak itu disuruh diajar untuk solat? Okay, dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, muru as-sabiyya bis-salati idza balagha 7 sinin. Suruhlah kanak-kanak solat, anak-anak kita solat ketika umurnya 7 tahun. Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Okey, kalau dah masuk 10 tahun maka paksa dengan pukulan atau rotan. Okay, wa fi riwayah muru auladakum bis-shalah wa hum abna' as-sab'. Okey, suruhlah mereka solat, suruhlah anak-anak ni solat ketika mereka berumur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10. Okey, dan pukullah mereka bila mereka sudah berumur 10 tahun. Okey, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka daripada tempat tidur. Okey, 10 tahun last. Okey, 10 tahun last kalau nak tidur dengan mak ayah. Yang anak-anak dah nak membesar ni kena tahulah, tu last 10 tahun dah kena pisah. Kalau anak ada lelaki perempuan, okey, kena pisah bilik ataupun pisah tempat tidur. Okey, antara adik-beradik tu ketika umur 10 tahun. Menunjukkan umur 10 tahun sudah besar. Okey, dan sudah diwajib dibebankan dengan salat. Okey, kenapa kita bincangkan perkara ini? Kita bincang sebab akhirnya kita dapat kesimpulan bahawasanya solat adalah satu kebiasaan yang perlu dipupuk, kan, kebiasaan yang perlu dilatih. Okey, kalau tak dilatih daripada kecil, besar akan jadi sangat susah. Okey, ini kita cerita secara umum, kita tak cakap hal-hal yang nadir, yang jarang-jarang. Contohnya ada orang masuk Islam umur 30 tahun, dia tak pernah solat daripada kecil, tapi lepas 30 dia boleh je solat. Okey, ini cerita-cerita benda-benda yang nadir, yang jarang. Okey, dalam kaedah, dalam usul fiqh dia sebut wan nadir la hukma lahu. Okey, kita tak kira hukum nadir yang jarang-jarang ni, tapi biasanya memang solat ni adalah satu benda yang dilatih, yang perlu dilatih. Okey, sebab tu kita mula anak 7 tahun. Okey, bahkan sebelum tu lagi, sebelum anak 7 tahun ni, kalau dia selalu tengok mak ayah solat, fitrah dia memang dia akan cuba nak replicate, kan, dia akan cuba buat, kan, ayah sujud dia pun sujud. Okey, kadang-kadang dia pun suka, dia nak ada sejarah dia sendiri. Umur 2 tahun dia nak ada telekung dia sendiri, kan, sebab tengok mak pakai. Okey, dan sebagainya. So benda ni fitrah. Okey, budak memang akan suka.
Especially budak lelaki dia ajak pergi masjid, jumpa pula geng mercun dia. Kalau zaman dulu lah kan, zaman kita adalah mercun. Sekarang tak ada. Mak bapak solat kat dalam, anak-anak semua kat belakang. Okey, ada soalan untuk ni, untuk bab mengajar anak bermula umur 7 tahun? Okey. Ustaz, adakah apa hukum seseorang Muslim yang mendirikan solat kerana dipaksa? Dipaksa oleh? Dipaksa oleh sesiapa lah, bawa apa ke. Apa hukum solat? Susah nak jawab tu. Okey, cerita hukum ni susah nak jawab. Dia sebenarnya ada beza antara dipaksa dengan terpaksa. Kan, kita sendiri nak solat ataupun nak buat kebaikan, kita paksa diri kita. Kan? Dan bila kita memaksa diri kita, itulah yang dimasukkan dengan ikhlas. Okey, ikhlas ni sebab berat. Sebab tu dia jadi benda yang utama sekali dalam ibadah. Kalau ikhlas tu mudah, kan, tak ada nilai. Maksudnya tak signifikan lah dalam Islam. Kan, ikhlas tu dia besar nilai dia sebab dia berat. Kita nak keluar dompet kan, nak bagi sedekah kat orang. Antara ikhlas dan nak pilih yang mana satu warna nak bagi ni, biru ke hijau ke merah ke biru cair. Kan, kita nak ikhlas ni memang berat. Dan kita terpaksa diri kita, pejam mata, okeylah. Kan? Dan di situlah manisnya keikhlasan tadi. Okey, tapi dia beza dengan orang yang memang dia tak nak usaha untuk ikhlas. Okey, kadang kita dipaksa oleh mak ayah, kan, masa kita kecil dulu dipaksa. Memanglah dipaksa, tapi bila nak solat tu kadang-kadang dia sedar memang aku kena solat, dia faham. Memang aku kena solat walaupun dipaksa. Kan, nak cerita sekarang budak sekolah habis, katakan kalau sekolah private dia habis pukul 4. Okey, keluar sekolah. Mak ayah datang betul-betul asar. Tak solat lagi. Balik rumah nak sejam. Dia sampai rumah 5:30, kadang singgah pasar pukul 6 sampai. Tak solat lagi. Balik rumah memang penat. Budak tu baring. Mak memang kena paksa anak dia solat. Nak harapkan anak tu solat sendiri memang susah lah. Kan, memang susah. Penat masa tu. Dan kalau ada adik-beradik ramai ni, kalau kakak tu darjah 6 tingkatan 2 ke, misalkan tingkatan 4 ke, ada adik darjah 6, darjah 5, darjah 3, kakak tu akan baring kan. Adik-adik tu, weh kau ambil wuduk cepat, masuk dulu apa. Kan, dia lah sekali. Itu realiti kan dalam kehidupan ni kan. Okey, tapi kalau dia solat tu memang dia sedar, dia tahu benda tu dia perlu solat untuk dia sendiri dan sebagainya. Kadang-kadang paksaan tu tak memberi kesan lah dalam bab keikhlasan tadi. Okey, sebab kalau dia tak nak ikhlas, dia tak perlu dipaksa pun. Okey, ini lebih kepada orang dewasa. Tadi kita sebut anak-anak dipaksa. Orang dewasa, okey, kalau dia tak nak ikhlas ni, dia tak perlu dipaksa pun untuk tak ikhlas. Betul tak? Kan? Tak ada orang nak paksa orang dewasa. Tapi dia solat bila orang ramai baru dia solat. Ada kawan-kawan nak jom, laju je pergi masjid. Kan? Bila dia seorang-seorang, last minute juga solat. Kan? Kita tak cerita pasal orang, kita cerita pasal diri kita sendirilah. Memang ni benda realiti lah kita masing-masing. Kan? So, ikhlas dengan paksaan tadi sebenarnya susah nak explain. Saya tak tahu nak explain sebenarnya. Okay, kalau budak-budak memang dia dipaksa sampai dia nampak kepentingan tadi. Dia faham, insya-Allah dia jalan. Kan? Disiplin tu memang perlu paksaan. Okey? Tapi kalau orang dewasa, dia tak perlu paksa pun, dia boleh ikhlas, boleh tak ikhlas. Suka hati dia. Kan? Jadi paksaan tu bukan isu yang sangat besar lah. Okay, kita memaksa mereka solat, tetapi dalam masa yang sama kita memahamkan mereka kepentingan untuk solat tadi. Okay,
Dia di rumah ni yang jadi berat biasanya adalah bila perintah dan amalan orang yang memerintah tu tidak selari. Okey, contohnya mak ayah suruh anak mengaji. Mak ayah tak mengaji. Normally dia memang jadi sangat berat. Anak tu boleh menangis-nangis tak nak mengaji. Tapi kalau anak tu memang tengok setiap hari mak dia mengaji, kan, mak ayah dia mengaji, kemudian anak tu diajak mengaji, dia berat tapi lebih mudah berbanding yang awal tadi. Kan, sebab saya boleh cerita-cerita ni sikit sebab kita tak tahu, sebab saya anak-anak kecil lagi. Anak baru 4 tahun. Sebab saya dulu mengajar sekolah di Shah Alam ni, tahfiz. Budak perempuan ni dia tak ada asrama. Okey, diorang si punya sistem memang malam kena ngaji sebab pagi first thing dia kena hantar. So kalau kat rumah dia tak ngaji, memang pagi dia tak boleh hantar. Kalau budak lelaki dia duduk asrama, so memang ada warden tunggu kan, so dia menghafal. Budak perempuan ni kat rumah. Kan, so apa namanya, kalau pagi tu tak boleh nak hantar, dia lambat nak hantar, macam dia tak ready, kita tahulah malam memang tak ngaji lah. So mak bapak ni selalu lah berbincang macam mana, kan, macam mana nak bagi anak, nak suruh anak ni, nak paksa anak ni mengaji malam-malam. Kan, saya cakap yang kena ubah jadual ni bukan anak-anak ni, satu family kena ubah jadual. Kan, nak bagi anak tu mengaji dah tak boleh keluar makan kat luar. Kan, mak kena masak on time. Kan, tak boleh dah nak ajak okey jumpa nenek ke, nenek tetamu datang tunggu, dia ada kelas, dia tengah kena ngaji. Semua orang kena adjust untuk dia. Kan, so lebih mudah kalau kita buat sistem satu keluarga, sistem yang sama. Lepas maghrib semua orang mengaji. Kan, so dia tak jadi isu. Jadi isu bila dia seorang-seorang ngaji, mak ayah tengok TV. Kan, so dia jadi masalah yang berat lah dalam family. Okey, ada soalan lain dalam bab ni, bab mengajarkan anak solat? Okey, kemudian satu bab yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam ni, beliau sebut bab orang-orang yang solat seperti mematuk-matuk, seperti burung yang mematuk ni. Maksudnya apa? Laju. Kita solat tarawih ke Indonesia. Dalam masa 2 minit. Okey. Salah satu apa namanya? Salah satu rukun kalau tak silap saya rukun tumakninah ni rukun. Kan? Rukun solat yang selalu ditinggal adalah tumakninah ni. Ketenangan dalam solat. Okey. So dia ada 2. Sama ada orang tersebut dia solat lambat. Okey, akhirnya dia terpaksa mematuk dalam solat. Okey. Ataupun memang benda tu dah jadi budaya dia. Okey, dia dah biasa solat macam tu, dia ajar daripada kecil, dia tengok mungkin orang yang mengajar dia pun solat macam tu sehingga dia dah jadi macam tu. Okey. Dalam satu riwayat tafsir ada yang menafsirkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun tadi pada pertamanya saya cakap meninggalkan solat. Kan, salah satu riwayat tafsir mengatakan sahun ni meninggalkan melambatkan solat. Okey, dalam tafsiran yang lain orang yang solat dia macam tu, apa namanya, kelang kabut. Okey, ada kaitan antara 2 tadi. Memang biasanya solat kelang kabut ni disebabkan apa dia? Lambat lah. Disebabkan lambat. Okey, sebab tu Rasulullah larang. Okey, sebab tu datang hadis yang lain daripada Rasulullah SAW yang mengatakan man adraka raka'ah, barang siapa yang dapat 1 rakaat faqad adrakas salah, maka dia dah dikira solat. Okey, kadang-kadang ada orang yang terpaksa emergency wallahu alam dalam keadaan yang mungkin dia lambat solat.
Okey, dah nak maghrib dia belum solat asar. Ini biasa berlaku bagi orang-orang yang kerja di KL. Kan? Habis kerja pukul 5, sepatutnya biasanya sampai rumah 6.30. Tiba-tiba ada accident, jam delay sampai sejam. 7.30 baru sampai. Okey, kelang kabutlah cari Petronas. Okey, so kat Petronas tu tinggal nak masuk maghrib ni 1 minit. Okey, ada hadis yang menyebutkan man adraka rakaah, barang siapa yang dapat 1 rakaat rukuk yang pertama tu dikira dapatlah solat asar tu. Maka kesimpulan dia adalah sempurnakanlah solat dengan tenang. Okey, jangan gopoh. Ni satu cerita yang lain gopoh ni. Meninggalkan solat satu cerita, melambatkan solat satu cerita, ni gopoh solat dengan kelang kabut ni satu cerita yang lain. Okey, ada soalan untuk bab ni? Siapa dosa tu kena tanya. Ya, kita maklum bab bekerja bawah orang memang macam tu. Okey. Cuma sekarang ni di Malaysia kita kena budayakan satu budaya yang kita sebut open, keterbukaan dalam ibadah. Maksudnya benda ni bukan benda yang perlu malu untuk dibincang. Dalam syarikat especially kita kena buka. Okey, sebab kalau di barat kawan-kawan yang belajar, di pengalaman saya tak tahulah, saya pun tak belajar kat sana. Tapi bila tanya pengalaman kawan-kawan yang balik, macam mana solat diorang, kan, even diorang hari raya pun tak cuti. Kan, macam di UK. Okey, ada kelas-kelas lah. Tanya diorang kata, kena berani je angkat tangan. Cikgu, saya nak minta izin sekejap. Kan? Sebab kalau kita faham, memang benda yang kita bincangkan itu sangat penting. Tapi solat kita lagi penting. Kan? So, budaya ni bukan kepada orang yang nak solat saja. Orang yang nak dibincangkan. Kadang-kadang bos tu katakanlah bukan Islam. Kan? Tapi nak jadikan benda tu budaya. Rata-rata non-Muslim di Malaysia ni memang dia faham dah orang Malaysia akan solat pada waktu-waktu tertentu. Lagi senang. Betul. Dulu saya kecil, saya aktif taekwondo. Ada kelas malam untuk taekwondo. Dia tuition taekwondo. Kan, dia daripada kelas yang biasa ni, kemudian ada pilih beberapa orang yang cikgu kata okey, datang kelas tambahan lah untuk ekstra kelas ni kan. Mak akan hantar memang sebelum maghrib pukul 7 tu, kan. Tak ingat dia start pukul berapa. Pukul 7, sebelum pukul 7 tu mak dah hantar dah malam. Okey. Tapi memang cikgu Cina ni dia memang bagi solat. Masuk waktu kita orang boleh stop daripada aktiviti, ambil wuduk, solat. Kan, betul. Kadang-kadang orang Muslim lebih mudah nak faham berbanding orang Islam. Sebab tu kita memang kena budayakan lah. Kita kena timbulkan persoalan-persoalan tersebut dalam syarikat. Dan kalau kita dapati syarikat tersebut tidak menghormati hak kita sebagai seorang Muslim, sebenarnya walaupun dia make keuntungan yang sangat besar, sebenarnya tak rugi pun kalau kita tinggalkan mereka sebenarnya. Okey, sebab yang kita cari bukan kekayaan, kita cari adalah keberkatan. Kan? Kat situ mungkin kita boleh buat duit banyak. Kan, tapi tak berkat, tak bahagia jugalah hidup kita. Kan? So kadang-kadang kita kena berani untuk berkorban sesuatu lah. Kan? Ya? Memang dugaan. Betul. Macam contoh kat Malaysia ni memang banyak lah, bukan 1-2 bahagian, memang banyak. Contoh nurses yang
kenal Islam nak menutup aurat dengan sempurna, cabaran. Kan, saya pernah dengar cerita seorang kagat dulu. Kan, macam mana dia dipaksa untuk lead majlis-majlis makan malam ni kan. Doa. Okey. Ustaz tolong doa. Sebelum majlis semua doa, semua angkat tangan doa. Lepas tu teguk-teguk juga. Kan, benda-benda macam ni kat Malaysia memang dahsyat. Kan, realitinya itu yang paling best sekali kalau kerja sendiri. Kan, ataupun jadi cikgu tadika kan. Memang tak ada apa namanya. Semakin banyak kesedaran semakin mudah, insya-Allah. Kan. Tak tahu ya solat tu dijamaahkan ke? Macam mana? Solat tak boleh ke solat tu dijamaahkan ke? Boleh kalau melihat keperluan dululah. Kan, memang jamak boleh disebabkan dengan darurat. Cuma tafsiran kita pada darurat tu satu hal yang berbeza. Kan? Kalau semua benda bagi kita darurat, okeylah. Solatlah ikut, kan? Sebab tu ulama beza-beza, kan? Di Jordan, masa saya di Jordan, kalau memang menunjukkan hari nak hujan, okey, masjid akan umumkan dah dekat loudspeaker ni, dia akan umumkan kita akan solat jamak maghrib isyak. Supaya kalau ada solat maghrib isyak, kalau katakanlah hujan, dah tak payah pergi masjid dah untuk isyak. Okey, kerana kat situ memang darurat bagi mereka. Kan, bagi mereka darurat. Sejuk, kan? Sana tak hujan melainkan musim sejuk. Kan, musim nak masuk memang sejuk lah. Okey. So bagi kita mungkin kalau bawa isu tu kat Malaysia, mungkin ada orang tak terima. Alah, hujan je pun, kereta ada, payung ada, apa. So dia tak sama. Sebab tu lain, kita akan jumpa bermacam-macam pendapat. So benda ni tak fix, kan? Tapi kita tahu inti dia adalah darurat. Okey, cuma macam mana kita nak letakkan darurat tu pada diri kita. Kan, kalau bagi kita benda ni memang darurat, walaupun ia sekadar meeting, silakanlah. Kan, mungkin kita tak boleh cakap apa macam mana nak menafikan kemungkinan yang ada. Kan, bagi contoh isu menafikan kemungkinan ni contohnya dalam kitab fiqh ada bab perbahasan tentang solat telanjang, solat tanpa baju, tanpa pakaian. Sah tak sah? Ulama bincang benda ni dalam buku fiqh yang lama-lama ni. Kita boleh fikir tak logik kita, apalah benda ni pun nak bincang. Dah cakap syarat dia tutup aurat, tutup je lah aurat. Betul tak? Hari ni berlaku dalam penjara-penjara. Betul tak? Di Syria ke di mana-mana, saya tak tahu kalau kat Malaysia. Kan, di sana memang ulama-ulama ditangkap dan dipaksa mereka tak berbaju dalam penjara. Kan? Relevan tak hukum fiqh tadi? Relevan perbincangan tadi. So kita tak boleh nak nafikan. Kan, ada orang mungkin meeting, katakanlah isu keselamatan di Mesir, rusuhan, dia orang perlu meeting. Wallahualam. Kan, bencana alam ke apa, wallahualam, kita kan, kita tak boleh nak kata, cuma atas kita lah nak decide. Kan, kita kena belajar lah guideline, apa yang dimasukkan dengan darurat, apa yang maksimum, apa yang minimum. Kan, kalau darurat apa yang kita boleh buat. Kan, contohnya isu bab darurat ni, boleh, kalau darurat boleh makan babi. Kan, di hutan kita tak jumpa benda lain, ada babi hutan. Kan, kita kena belajar lah. Okey, sekarang boleh makan darurat. Banyak mana boleh makan? Adakah boleh panggang semua sekali habiskan, ataupun sekadar cukup apa yang kita perlukan? Itu semua adalah dalam perbincangan. Kita kena belajar lah dalam fiqh. Okay? Cuma nak memutuskan darurat tu dia akan berbeza. Rujuklah mana-mana ulama, dia akan lain-lain. Sebab tu kita kena berlapang dada.
Kan di Malaysia timbul isu baru ni, isu jamak ni kan. Okey. Isu jamak ni timbul bila ada seorang ustaz sebut boleh jamak. Kan ada hadis sahih menyebutkan Rasulullah jamak di Madinah tanpa ada hujan, tanpa ada halangan dan sebagainya. Kan ada hadis yang sahih yang cerita pasal bab ni. Okey, so pendapat dalam ni banyak. Kan, jadi sebenarnya Islam tu memudahkan. Okey, Islam agama yang mudah dan sangat memudahkan kita. Okey, cuma jangan kita nak ambil mudah sangatlah. Itu saja. Kan. So solat kalau memang dalam kes kita terpaksa nak jamak, ya. Okey, ada soalan lain? Boleh. Solat dalam kereta tak ada masalah, dalam kenderaan tak ada masalah, atas kenderaan tak ada masalah. Okey, solat hormat waktu ni wallahu alam dia ada disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Okey, mungkin boleh tanya Ustaz Fifi yang ajar Bulughul Maram tu lebih detail lah. Memang disebutkan lah dalam kitab-kitab Syafi'iyah tentang solat hormat waktu. Tapi Syekh-Syekhana yang di Saudi dulu memang banyak yang menolak lah pendapat solat hormat waktu ni. Okey, dia tak perlu nak solat je lah. Kan, tak perlu nak solat je lah macam biasa. Kan, dia isu-isu air kadang-kadang, isu tayamum dan sebagainya lah. Kalau tak ada wuduk, kita tengah jam solat Tayamum kan, dia call, tapi memang ada ulama yang tak bagi terus. Okey, cuma dia isu dia kadang-kadang sebelum masuk jam kita dah tahu kita akan masuk jam. Kan? Boleh je ambil wuduk kat office sebelum keluar, ataupun bawa sediakan bekalan air. Sebab tu kadang-kadang ada ulama yang kata tak valid nak tayamum dalam kereta. Sebab dia bukan ada halangan untuk cari air. Pecah kan pilih bomba tepi jalan tu. Kan? Dan di Malaysia sendiri memang masjid dan surau, R&R, petrol station memang tak jadi isu untuk air dan solat. Kan? Memang tak ada isu. Bahkan kalau kita nak berhenti di, bukan lorong kecemasan lah kot, mana kawasan yang memang boleh berhenti lah. Kan? Kalau di kampung-kampung kadang-kadang ada tanah lapang, berhenti solat tak ada masalah. Kan? Di Saudi tak ada R&R yang elok macam kat Malaysia ni. Berhenti je lah solat. Kan? So dia sebenarnya kembali kepada kita lah. Islam tu dah mudah lah. Kadang-kadang kita tak nak mudahkan diri kita. Kan? Tak nak rancang perjalanan kita. Kan? Di radio pun dah sekarang ni sikit-sikit laporan lalu lintas. Kan? Setiap setengah jam ada radio mana-mana pun. Online kita boleh check. Kan? So tak tahulah sebenarnya, biasanya kita sendirilah yang salah. Biasa-biasanya lah kita sendirilah yang kan? Akhirnya kita cakap alamak silap lah tak solat tadi. Kalau kita nak rancang perjalanan, dia kata kita nak gerak pukul 1. Pada 1.10 tu dah menurut kan. Macam pukul 1 tu nak semua dari kita Macam mana? pukul 1 nak jalan ke mana-mana, jalan jauh, nak jalan pukul 1. Atau nak pergi wedding kan, nak keluar pukul 1. Tapi pukul 1.10 tu dah nak jalan. Dia jalan jauh tak ada masalah. Kan? Dia jalan kemudian dia jamak lah. Masalahnya jalan dekat ni. Kan? Yang jalan dekat ni yang problem. Dia kadang-kadang pengalaman lah orang lain-lain. Ada orang yang family dia tu mungkin cakap pukul 12.30 jadi pukul 1. Kan? Tunggu semua orang nak siap daripada ramai bilik air 1. Kan? Janji pukul 10, pukul 12 baru nak keluar. Katakanlah.
So bila sampai pukul 1 ni, mak ayah ni dah janganlah delay lagi. Wah, kadang-kadang dia macam tu. Kan? Cuma kita kena atasi dengan kesedaran solat tadi lah. Bahkan kalau dia fikir, kalau keluarga dia ramai ke apa, nak keluar nak berhenti di R&R solat lagi lama. Kan? Lebih baik settle terus di tempat yang ada air dan selesa. Kan? Cuma itulah kekurangan kita adalah solat tu bukan prioriti kita. Kan? So normally kita reverse balik kepada kita lah. Kan? Memang kalau kita ada suara, kita suarakan. Kan? Isunya kalau kita masa tu anak-anak, kan, umur 14 dah belajar di sekolah, mak ayah tak nak, itu cerita lain. Sekarang ni kita memang dah dalam position yang kita sendiri boleh bersuara, kan. Kan, itu tak rasa mak ayah tak marah kot. Kan? Allahualam lah. Ada lagi? Kalau menurut mazhab Syafi'i tak sampai. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tak tahu, dalam kitab-kitab sekolah 81. Okay, perbincangan dalam ni memang banyak lah. Okay. Tapi kalau pendapat yang dekat di hati saya, kan, adalah sebenarnya safar ni adalah satu benda di luar kebiasaan. Okay, safar ni adalah sesuatu perjalanan yang jauh dan di luar kebiasaan kita. Okay, so kalau orang Arab zaman dulu, dia kenal kata musafir ni maksudnya pergi satu tempat yang dia tak biasa pergi, tak mudah untuk pergi. Okay, sebab tu ada riwayat yang diorang jamak tak sampai pun 80 ke, memang okay, dia macam tu lah. Okay, cuma video ni kalau tersebar, bincang pasal fiqh ni memang mengamuk lah Malaysia. Kan? Dia macam tu. Orang yang rutin, ya, memang dia katalah Melaka KL kan, setiap hari, bagi dia tak jadi isu. Memang dia ada R&R, kan. Kalau dalam isu ni kita nak kata pendapat, nak berpegang dengan pendapat yang kata tak boleh jamak pun boleh, walaupun lebih 80, kan. Tapi secara umumnya boleh lah, sebab dia memang dah mendapati syarat lah untuk jamak, kan. Kalau ramai juga ustaz-ustaz yang berpendapat macam ni. Yang antaranya Ustaz Fatihi. Kenal Ustaz Fatihi? Fatihi As-Sakandari. Dia mentarjihkan pendapat solat musafir ni adalah perjalanan yang kita jarang buat, kan, yang jarang buat, tak kisah jarak tu macam mana, kan. Sebab dalam bab ni adalah keluasan bagi kita. Okay, dalam bab jamak qasar adalah keluasan bagi kita. Rasulullah tak ada satu hadis sahih pun yang menetapkan kadar jarak dan kadar hari musafir tu 3 hari ke 4 hari ke 12 hari, kan. Kalau kita safar, as long as safar katalah perjalanan sebulan tak sampai-sampai, kita jamak lah, kan. Ada pendapat yang mengatakan kalau dah tahu bila nak balik, dah tak boleh jamak dah. Contohnya kita balik kampung kita kat Perlis, kan, dan kita dah tahu dah kita akan di sana untuk 3 hari je, dan kita akan balik. So dalam 3 hari tu tak boleh. Ada pendapat yang kata macam tu, kan. Pergi perkampungan sunnah 2 malam je, dah tahu dah memang akan balik, kan. Tapi bagi orang dalam pendapat tu, bagi orang yang tak tahu, kan, dia merantau ke daripada KL cari kerja ke Seremban misalkan, okey, ke Melaka lah, jauh sikit, Seremban dekat sangat, kan, ke Melaka. Okey, dia tak tahu nak duduk di Melaka ke nak teruskan ke Johor ke, nak pindah ke tempat lain ke, nak tengok keadaan, kan. Dan dia tak ada rumah, dia tak ada, kan.
boleh jamak kalau mengikut pendapat tadi. Okey, walaupun lebih 3 hari. So sebab dalam bab ni sebenarnya bab yang luas. Okey, dalam Islam ni adalah kira bab yang luas lah. Kan? Bab yang kita tak perlu gaduh. Kan? Dengan orang lain. Okey? Ada lagi? Okey, kita masuk dalam bab akibat hukuman kepada orang yang meninggalkan solat. Okey. Diceritakan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang yang buta. Seorang yang buta pergi bertemu dengan Rasulullah SAW, berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak ada orang yang nak bawa saya pergi ke masjid." Okey, laisa liqa'id yaquduni ila al-masjid. Wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayurakhisa lahu ayusalli fi baitihi farakhasa lahu. Okey, dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keringanan untuk tak payah pergi masjid. Dia kata tak ada orang nak bawa, dia buta. Maka Rasulullah pun bagi keringanan. Okey, tak apalah, solat je lah di rumah. Bila dia berpaling, dia nak balik, Rasulullah SAW panggil balik. Okey, kamu dengar tak azan? Hal tasma'un nida lis-salah bis-salah? Dia kata, dengar ya, saya dengar. Dia buta, dia tak apa, dia dengar azan. Qala fa'ajib, maka jawablah solat tu. Maksudnya datanglah, buatlah solat. Okey. So dalam perbahasan ni panjang lah. Maksudnya dia diberi keringanan untuk tidak pergi masjid, tapi dia kena solat pada awal waktu. Okey. Dengar je azan, fa'ajib, maksudnya terus jawab, laksanakan solat. Okey, tak ada alasan untuk lambatkan solat. Okey. Jadi ulama berbincanglah macam mana hukuman orang-orang yang meninggalkan solat dengan sengaja ni. Ini kita cerita pasal orang yang buta. Rasulullah paksa dia buat macam tu. Okey. Ulama-ulama sepakat mengatakan orang-orang yang sengaja meninggalkan solat dihukum sebagai kafir. Okey, meninggalkan solat dengan sengaja tanpa alasan, okey, dikira kafir. Dan orang yang kafir kira murtad lah kan. Adakah dia boleh dihukum bunuh? Okay, ulama-ulama berbahagi pendapat lah dalam ni. Ada yang kata tidak, ada yang kata ya, dan majoriti pun kata ya, boleh. Tetapi itu setelah yustatab, telah diajak bertaubat. Okey, telah didakwah lah. Kan? Maksudnya telah diingatkan, di-remind, dan dia melawan. Okey. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja ni, bila diajak untuk solat, untuk kita tazkirahkan dan sebagainya, dia akan mengakui ya salah dia. Okey, dia kena solat. Pada ketika itu dia tidak dikira kafir. Okey, dia mengakui kepentingan solat tadi. Dia tahu dia kena solat. Okey. Tapi ada orang lain, ada golongan lain yang memang dia tak nak solat. Tak solat ni tak wajib. Saya dah makam yang lain dah. Kan? Solat ni untuk beginners. Okay. So bila kita argue, dia still melawan, dia kata dia okay, orang-orang ni mungkin dia boleh dikira hukum macam ni lah. Tetapi untuk urusan mengatakan orang itu kafir, untuk apa lagi nak sampai ke tahap nak membunuh dia, bukan kerja kita. Kan, memang kita tak ada kena mengena dengan takfir ni. Ini memang bukan urusan kita langsung. Betul tak? Kan? So kita dah cakap, dia tak nak dengar, itu hal dia lah, urusan dia dengan Allah SWT. Nak dikira kafir atau tidak, itu antara dia dengan
Allah SWT. Kita tak perlu nak promote kat orang lain dia ni kafir dan sebagainya lah. Okey. Cuma adalah perbincangan tadi kan, dalam kitab-kitab fiqh memang ulama bincanglah bagaimana hukumnya. Kita berbincang supaya menambahkan ketakwaan kita, supaya kita tahu, supaya kita sendiri jangan tinggalkan solat. Okey, tetapi bukan untuk mengacung jari kepada orang lain. Okey, kalau kita tengok orang lain meninggalkan solat, memang tugas kita yang pertama adalah nasihat kan, ajak kembali solat. Okey, tugas kita bukan ambil panah tembak kan. Ada soalan dalam bab ni? Ijma' ke ulama yang berpendapat siapa yang meninggalkan solat itu kafir? Rasanya ijma' dalam mengatakan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja itu kafir. Okey, cuma dia ada perpecahan kat situ, perbincangan dalam definisi meninggalkan solat tadi. Macam mana dia meninggalkan solat tu? Sengaja, tak sengaja? Kan? Ada macam contohnya malas. Tahu tapi malas. Dia masuk kategori mana? Tu dah detail lah. Kan, saya rasa kita tak perlu kot untuk tu. Cuma kita tadi di awal kita dah baca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kata-kata ulama menunjukkan kepentingan solat untuk kita. Kan, kita tak perlu cerita kepentingan solat untuk orang lain, untuk kita. Kan, so benda yang sama kita cerita kepada orang lain. Okey, jelas-jelas dah tinggalkan solat masuk neraka. Betul tak? Disebutkan tadi kan dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, meninggalkan solat, lambatkan solat, lalai dalam solat, masuk neraka. Okey. So perbincangan mengenai kamu kafir atau tidak tak relevan dah masa tu. Kan? Sehingga orang Islam sendiri yang melalaikan solat pun masuk neraka. Kan? So kalau nak mengatakan lebih-lebih, tak apalah. Kita mula apa tadi? Tak apa kan? Seperti baru solat ni tak masuk lagi yang 3 lagi. Okey. Ada lagi soalan? Majoriti ulama mengatakan memang wajib solat di masjid. Okey. Yang mengatakan tidak wajib, ana rasa dalam bab tarkhis saja, dalam bab keringanan, memberi keringanan lah. Okey. Tapi sebenarnya memang wajib lah. Kan? Satu adakah panduan wajib untuk mengerjakan solat Jumaat? Sebenarnya hak itu adalah hak kepada pemerintah yang menjalankan penjara tadi untuk melaksanakan solat Jumaat kat dalam tu. Tugas tu kepada mereka. Okey, kepada pemerintah. Okay, kalau pemerintah Islam lah, kalau dia dipenjara di negara kafir, dia solat dalam penjara tu dah alhamdulillah dah. Kan? Boleh faham tak? Okay, maksudnya tanggungjawab solat Jumaat tu bukan atas dia, atas pemerintah yang menjalankan penjara tu, yang run penjara tu lah. Kan, dia tahu dalam ni ada orang-orang Islam, memang dia kena selenggarakan solat Jumaat. Okey. Melainkan kalau ada panduan-panduan yang kita sebut
ganas, apa namanya, violent kan, yang dikurung seorang-seorang berbahaya. Dia macam ni, kerajaan, pemerintah tak bolehlah keluarkan dia untuk solat Jumaat sama-sama dengan orang lain. Kalau tahu mudarat dia lagi besar, dia simpan je lah dalam tu. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Satu lagi macam dulu saya pernah belajar kat Sarawak. Ada kawan saya ni, dia duduk di kawasan orang Iban lah, bukan Islam lah. Majoriti kawasan tu bukan orang Islam. So ada dah 2-3 orang orang Islam kat situ. So, bila hari Jumaat, diorang tak tahu nak sama ada nak solat Jumaat ataupun solat zuhur secara berjemaah. Adakah cukup untuk 3-4 orang tu untuk melakukan solat Jumaat? Ikut pendapat mazhab-mazhab lah. Kalau Syafi'i 40 orang kan. Kalau kata mazhab yang mengatakan 3 sudah ramai, kenalah. Ada yang mengatakan 3 ke atas dah memang kenalah. Dia berdasarkan dalil, bila kita berkumpul dia 3 orang, lantiklah seorang ketua. 3 orang tu dah cukup, dah satu. Tak ingat yang tu. Yang tu kena tanya Ustaz Afifi lah. Ataupun Ustaz yang lain. Kalau di kampung-kampung tu Jumaat itu sekarang tu cara ada yang Jumaat dia lari ke karya lain kan, mengurangkan lagi Jumaat. Dia sebab bagi saya lah, dalam fiqh ni setiap kali tidak ada dalil yang soreh, tidak ada dalil yang jelas, so fiqh tu sebenarnya dia luas kan. Sebenarnya macam tu, sama dalam bab jamak kasar tadi. So kalau kita tengok istilah ulama kan bermacam-macam, 40, 20, 60 kan. Maksudnya angka yang berbeza-beza. Kalau ada dalil yang sarih daripada Nabi SAW kena sekian-sekian, tak adalah pendapat-pendapat tadi. Okay. So bila ada wujud pendapat ni, maksudnya dia ada keluasan kat situ, dan kita kena terbuka sebenarnya. Okay. Kita kena terbuka. Tak ada masalah kita nak berpegang dengan mazhab Syafi'i saja, tapi kita kena terbuka kan. Adakah bila orang dah datang kat masjid, tiba-tiba jumlah dia 30 orang, Tok Imam duduk kat atas, 30 orang lah, kita tak boleh buat lah kan. Sebenarnya pendekatan macam tu lah pendekatan yang tidak hikmah kan. Sebenarnya diteruskan sahaja. Kalau kata imam tu belajar betul-betul kan, maksudnya dia faham betul-betul kan, hikmahnya adalah teruskan solat walaupun tak cukup 40, walaupun berpegang dengan mazhab Syafi'i kan. Memang ada isu dia, nanti orang dia akan cakap, siapa yang pergi solat masjid lain dia kira berdosa. Okey. Cuma memang itu peran pemerintah untuk lebih bijak dalam bab membuat masjid ni kan. Ada tempat yang berlimpah-limpah ruah kan, masjid sampai dah tak boleh solat, dia tu tak bagi masjid kawasan lain untuk solat, dia nak solat dekat situ je. Ada kes yang macam tu. Ada tu, sama ada tu batasan karya tu, batasan karya tu kita yang buat. Kalau kita ada kat Malaysia Kita yang wujud kan. Kan? Ada kampung kecil, kampung besar, benda tu tak ada dalil. Dia macam saya pergi Kelantan, contoh pergi Kelantan, kata dia kaya dengan masjid. Betul. Tak ada decoration tu. Betul. Kan? Dia jadi isu lah. Kalau nak masuk isu politik lagi best. Kalau kita tengok ni 9 ni khususnya kan, mana masjid yang tepi jalan besar? Masjid Lukut dia, yang masjid PD kan. Masjid PD pun dah tak tepi sangat dah sekarang, sebab dia ada 2 kan. Yang lain mana ada kan. Yang tepi jalan apa? Kuil Hindu, kuil Cina, gereja. Jumlah dia orang tak sampai 40 kan.
Kan? Concern pemerintah terhadap benda ni adalah satu isu besar. Kan? YB yang dilantik daripada kampung-kampung ni memang kena faham isu tu. Kan? Yang mana bina masjid yang memang cukup keperluan. Kalau kata kat sini nak buka mazhab Syafi'i, kan, make sure Qaryah tu cukup lah, kan. Memang tak ada masalah. Surau tu bahasa Melayu, tukar bahasa Arab masjid juga. Tak ada masalah. Dia baguslah, macam surau ni memang perlu banyak sebab itu memudahkan. Kan? Saya pernah pergi masjid wilayah Jalan Duta, solat subuh. Kebetulan masa tu tarik kereta ayah rosak nak tarik kedai, so kami ikat sendiri, tarik lah, kan. Berhentilah tepi tu nak solat. Lepas tu masjid besar, sebesar-besar masjid ni. Kami sampai dekat parking ni azan, kan. Memang tengah azan. Lepas tu masuk masjid, ambil wudu, sampai soft dengan imam ni dah tahiyat akhir. Jemaah masa tu imam seorang, Bilal, Pak Gad, 3 orang. Saya, ayah saya 5 orang. Sedih tak sedih? Kan? Isunya tak praktikal, orang tak pergi. Solat Jumaat valid kat situ sebab orang kerja, orang pergi, kan. Tapi tak praktikal sebab nak solat ni datang dah azan dah. Imam tak tunggu, tengok tahu orang tak datang. Kan, dia tunggu sekejap solat sunat sekali pak, dia solat lah. Kan, tahu-tahu dah akhir. So sebenarnya memperbanyakkan masjid ni tak ada masalah, tak ada isu. Kan? Yang jadi isu bila buat masjid atas kepentingan. Itu yang dalam surah Taubah tu, bila orang munafikin buat masjid dia orang, kan, masjid dirar tu, isu tu lah, buat masjid atas kepentingan, kan, kepentingan kawasan, parti politik, buat surau, ni surau PAS, ni surau UMNO, ni surau hijau biru kelah apalah misalkan, yang mana masjid ataupun solat tadi menyatukan umat, akhirnya dia memecahkan umat. Itu yang tak boleh, kan. Tetapi untuk memperbanyakkan syiar biar memudahkan orang, especially di kampung, kan, orang kerja sawah ke, orang kerja ladang ke, nak balik susah, kan, nak pergi satu-satu masjid jauh, kan. Kalau ada banyak orang boleh solat jemaah di mana-mana, kan. Sebab orang kita tak faham solat di mana-mana. Orang kita faham solat jemaah tu di, kan. Kalau masyarakat kita dah faham solat tu boleh di mana-mana, tak ada masalah, kan. Itu adalah satu kelebihan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah sebut waju ila liyal ard tahura, kan. Allah jadikan bagi aku tanah ni atas muka bumi ni suci. Maksudnya kita boleh solat di mana-mana. Syariat sebelum Nabi Muhammad tak macam tu. Okey, macam orang Kristian, dia nak sembahyang, dia nak buat ibadah, dia pergi ke gereja, dia tak buat kat rumah dia. Syariat kita sebelum ni macam tu. Syariat Nabi sebelum ni, nak solat pergi masjid. Okey, tidak semua tempat suci untuk solat. Tetapi Allah dah jadikan bagi umat Muhammad ni, umat akhir zaman ni, semua tempat suci boleh solat, kan. Cuma lebih baik kalau kita satu tempat, pakat-pakat khusus jadikan satu tempat ni tempat untuk solat, kan. So isu dia kat situ. Okay. So bila solat Jumaat, kalau pecah-pecah memanglah sikit, so jadikan satu, tak ada masalah, itu bagus, kan. Bahkan pada zaman Nabi bila raya, orang tak solat di masjid,
Kan, dia ada banyak-banyak masjid. Kalau raya dia orang lagi kumpul satu tempat seramai-ramainya. Kan, begitu juga dengan solat istisqa misalkan. Kan, dia buat di tanah lapang. Kan, tak kisah dah komuniti mana, masjid mana. Tak ada isu. So kalau kita faham konsep tu lah. Kan, so yang kena ada dalam kepala kita semua adalah konsep memudahkan supaya orang semua boleh solat. Kan, dan solat tu mudah. Kan, kalau di Saudi lagi best. Dia tulis siap-siap. Subuh tunggu 45 minit. Zuhur tunggu 15 minit. Kan, asar tunggu berapa minit? Tetap. Jadi orang boleh bajet antara azan, kan? Bukan azan terus, azan tu nak panggil orang solat. Kan, orang duduk kat office, orang duduk kat ladang, dengar azan, nak pergi solat. Kan, itu realitinya. Kan, bukan azan tu untuk solat. Azan tu untuk panggil, ajak orang ke solat, untuk pergi solat. So bagi ruang, so kita dapat. Kan, tapi isu lah kalau subuh memang isu besar lah. Kan, kena imam solat 40 minit lepas azan. Tak ada dah orang jemaah tunggu. Semua nak pergi kerja, jam. Kan, so benda-benda macam tu lah. Kan, nak cerita conclusion memang kena bincang tahap yang level yang lebih tinggi lah. Kita kemukakan saja persoalan-persoalan yang ada lah. Kan, nak kata baiknya macam mana berapa minit, itu perbincangan yang masing-masing. Kesesuaian masing-masing. Tapi perlu menjurus kepada mengajak semua orang solat. Kan, memang tak nafi lah bagi lelaki. Kan, kalau kita dah tahu kita tertinggal solat jemaah, memang kita malas nak pergi masjid. Betul tak? Kan, kita duduk kat ni, tiba-tiba azan, tahu dah pergi, alamak, dalam. Kan, kita nak pergi kadang-kadang nak kena prepare. Kalau boleh sebelum solat tu, kan, kalau terlepas je dia mengganggu. Kan, kalau kita rasa macam tu, memang orang kebanyakan memang rasa macam tu. Kan, tu yang akhirnya masjid kosong je. Kan, so apa-apa pun pendapat yang kita nak ambil tak ada masalah. Yang penting mendekatkan umat kepada solat. Tak ada masalah. Okey. Macam mana hukum luar masjid? Okey. Luar masjid dikira masjid jika jemaah bersambung. Okey, ada orang yang pergi masjid, dia sudah dapat kat luar, dia pergi solat Jumaat kan. Kalau dia masuk dalam masjid, dia solat tahiyatul masjid. Okey, tapi bila dia sampai lambat, dia dapat solat kat luar, kat pekarangan ke, atas jalan ke. So kat sini tak payah tahiyatul masjid sebab ni tak, bukan masjid. Tak. Masjid di luar masjid dikira masjid bila dia bersambung lah. Okey, dikira hukum sebagai hukum masjid. Okey, sudah pukul 12 dah pun. Jadi kita tengok mana yang sempat. Okey, yang lain memang mudah je. Yang zakat, puasa, terbaca je dalil-dalil ya. Okey, dalam zakat saya sebut satu, qala Allah Taala wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Sama macam solat tadi. Okey, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Celakalah bagi orang-orang musyrik yang mana mereka ni tidak menunaikan zakat. Okey, satu soalan. Zakat ni untuk orang Islam ke untuk orang musyrik? Allah sebut dalam Quran, wa wailul lil musyrikin. Celakalah bagi orang-orang musyrikin yang mana mereka ni tidak menunaikan zakat. Maksudnya Allah label orang-orang yang tolak, enggan membayar zakat ni, refuse untuk bayar zakat, label dengan perkataan musyrik, menandakan zakat ni besar kan, rukun Islam. Okey, kisah yang lebih famous lagi adalah kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu bila memerangi orang-orang yang murtad dan mani'iz zakah, orang-orang yang tidak mau bayar zakat.
sahabat-sahabat majoriti tak setuju dengan Abu Bakar. Memang majoriti termasuk Umar. Dia tak setuju dengan Abu Bakar yang kata dia nak memerang. Sebab bagi mereka takut Rasulullah SAW baru meninggal dunia, benda tu memberi kegusaran sehingga kan. Abu Bakar tak, dia jelas kan. Di pendapat dia clear, dia cakap la uqatilanna man faraqa baina salati wa zakah. Aku akan perang orang yang membezakan antara solat dan zakat. Solat wajib, zakat pun wajib. Cakap solat wajib, zakat tak apa, jangan. Okey, sama dia bagi. Okey, ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. So kita boleh faham kat sini memang zakat termasuk dosa yang besar kalau kita tak nak bayar. Okey, ada soalan? Kita tak bincang detail zakat. Itu bab fiqh lain. Okey, zakat ni boleh qada, tu saya tak pasti dia tanya. Sebab kisah yang famous tu kisah Salabah kan, tapi kisah tu tak sahih lah. Kisah tu tak sahih. Okay, cuma dalam kisah tu dia cerita apa, dia cakap Rasulullah refuse nak terima bila dia dah lambat bayar kan, tapi kisah tu tak valid. Okay, so kena rujuk kisah yang valid untuk dapat jawapan lah kan, macam mana salaf kita deal dengan orang-orang yang kan bayar, yang lambat bayar zakat. Okey, biasanya lambat bayar zakat disebabkan terlupa ataupun menangguh-nangguh ni. Kalau orang yang enggan ni memang enggan terus, dia tak bayar terus lah sampai bila-bila, melainkan dia bertaubat lah. Tu saya tak pasti, detail tu kena check lah. Saya tak ada jawapan tu lah untuk hari ni. Okey, yang ni clear zakat ni. Okey, kemudian puasa sama juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man aftara yawman min Ramadan bila udhrin lam yaqdihi siyamud dahr wa in sama. Barang siapa yang buka puasa satu hari dalam Ramadan tanpa alasan, okey, walaupun dia menggantikan puasa setahun untuk tu, dia tidak dapat menggantikannya. Okey, hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Okay, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan sehari tanpa alasan yang kukuh, okey, tidak dapat menggantikannya walaupun dia puasa setahun untuk tu. Ada soalan untuk puasa? Bab rukun Islam ni semuanya jelas lah. Cuma kita nak terdedah dengan dalil yang banyak ataupun dalil yang sikit lah. Okay, sebenarnya satu dalil yang sahih daripada ayat Al-Quran pun dah cukup untuk kita faham bahawasanya benda ni wajib. Okay, cuma kita kena faham lagi bahawasanya benda wajib ni kalau kita tinggal, akibatnya besar lah. Okay, Ramadan di Malaysia tak jadi isu, sangat meriah, semua orang suka. Okey, ada bazar Ramadan. Okey, jadi sebenarnya tak jadi isu lah. Cuma di Malaysia perlu hidupkan budaya-budaya yang sihat dalam berpuasa. Kita banyak sangat budaya-budaya yang tak sihat. Dari sudut solat tarawihnya kan, imam baca pendek salah, imam baca panjang salah kan. Masyarakat kita macam tu lah. Bila imam baca yang sama saja pun salah kan. So sejatinya kita ni nak sedekah, kita nak tengok orang kan. Kalau kita rasa tak
tak selesa, selamatkan solat kita, selamatkan Ramadan kita. Itu isu dia. Kan? Solat tarawih kan boleh sendiri kat rumah. Suka hati nak baca pendek, nak baca panjang, tak ada masalah. Masing-masing dapat. Okey, macam tu juga budaya-budaya buka puasa, pembaziran. Nak kata fadilat tak sama tu, saya tak tahulah berdasarkan apa dasarnya, saya tak pasti. Tak juga. Dalam bab solat wajib, solat 5 waktu memang solat berjemaah lebih baik. Okey, dalam solat sunat tak tentu. Okey, contoh qiyamul lail memang solat tu sendiri. Solat tarawih pun sama. Solat tarawih bukan satu yang wajib, bukan suatu yang digalakkan pun. Okey, untuk berjemaah. Okey, maksud saya digalakkan dari sudut okey, yang mula memulakan jemaah tarawih ni adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia tengok benda ni, okey, keperluan untuk menyatukan umat dalam jemaah ni bila ramai orang tak solat. Okay. So penggalakan ni bila kita nak orang solat, tetapi dia tidak sampai tahap wajib. Rasulullah sendiri buat jemaah 3 hari. Okay, Rasulullah tak buat pun. Rasulullah solat, orang datang ikut. Sampai hari ketiga, hari keempat Rasulullah tak keluar. Sahabat-sahabat tanya, ketuk tunggu kan, sampai Rasulullah keluar. Korang buat apa kat sini? Balik solat kat rumah. Selepas tu tak ada sejarah solat tarawih berjemaah sampai zaman Umar. Okey, Umar radhiyallahu anhu adakan balik sebab tak nak orang tinggalkan solat tarawih ni. Okey, so kalau kita memang solat kat rumah tak jadi isu besar. Apalagi kita kata nak mengelakkan fitnah, itu dah satu alasan yang sangat valid lah. Tapi kalau kita rasa kat rumah memang berat nak solat, pergi masjid sesuai saranan Umar. Okey, beliau sendiri Umar solat tak masa tu dengan jemaah? Tak. Dia panggil orang di masjid, dia tak solat dekat jemaah. Kalau tengok kisah-kisah dia masa malam Ramadan itulah yang dia pergi rumah ke rumah, cek orang miskin apa semua, dan itu tugas dia Amirul Mukminin. Adakah kita nak kata Umar tak solat? Tak. Kan, kita semasa memang dia solat, tapi dia solat sendiri. Kan, so dia tak jadi isu besar lah kat situ. Okey, kalau tak nak, paksa suami dan anak-anak solat di rumah, berjemaah di rumah, tak jadi masalah. Kan, kalau suami tak confident jadi imam, anak jadi imam. Kalau anak lelaki tak ada, kahwinkan anak perempuan dengan imam. Kan, dia macam tu lah. Okey, so itu saya cakap tadi, budaya. Bila saya cakap pasal komen solat pendek salah, solat panjang salah, kan, sebab kita ni terlalu sibuk dengan isu-isu benda ini. Okey, kalau kita tak selesa nak solat kat masjid kerana alasan-alasan tu, so balik solat sendiri kat rumah, tak jadi masalah. Sebab kita kena selamatkan Ramadan tadi. Kan, begitulah juga macam Ramadan, bazar Ramadan saya cakap tadi pasal isu pembaziran. Kan, kita pergi pasar, kita memang nak beli. Kita tengok, kita akan cakap alah banyaknya pembazir. Kita beli juga. Kan, so benda-benda macam tu. Okey, kesedaran Ramadan di Malaysia sudah insya-Allah bagus. Sekarang ni pun di internet ke di mana-mana orang duk hantarlah 45 hari lagi Ramadan, 44 hari lagi Ramadan. Bagus, satu perkembangan yang sangat positif. Okey, cuma budaya menghidupkan Ramadan tu sendiri perlu
dibaik apa di apa orang kata tambah baik lagi lah. Okey, yang terakhir haji. Okey. Walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Okey. Bagi Allah ke atas manusia kewajipan yang perlu dilaksanakan adalah antaranya haji. Okey, ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Okay, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kullu man lahu jiddah wa lam yahujja falyadribu alaihi al-jizyah wa ma hum bimuslimin. Okey, Umar bin Al-Khattab telah berkata, aku rasa nak hantar orang-orang okey untuk pergi cek dekat Madinah ni. Masa tu pemerintahan Islam dah besar, bukan di Madinah sahaja kan. Zaman Umar dah ke Mesir, ke mana. Okey, dia kata dia nak hantar orang-orang pergi cek siapa yang mampu, okey, tapi tak nak pergi haji. Okey, ada kemampuan tapi tak nak, refuse. Kan, tangguh-tangguh nanti je lah. Okey, falyadribu alaihi al-jizyah, supaya ambil cukai pada mereka. Kan, saya tak pastilah Umar buat atau tidak, tapi itu dia kata dia nak buat macam tu. Wa ma hum bimuslimin. Kan, Umar kata wa ma hum bimuslimin, maksudnya ni bukan akhlak orang Islam lah, lebih kurang macam tu. Ni bukan orang Islam. Kan, ada duit tak nak pergi haji, ni bukan orang Islam. Itu ayat Umar. Okey. Cuma hadis ni, cerita ni dikira munqati, dikira dhaif. Okey, sebab dia diriwayat daripada Hasan Basri. Hasan Basri yang cerita, dia kata dia dengar daripada Umar. Okey. Hasan Basri ini tidak pernah jumpa Umar. Okey, dia sempat dalam pemerintahan Umar dalam 2 tahun. Dia lahir, kira Umar dah tak jadi amir lah ketika tu. Okey, meninggal dunia kena bunuh kan. So dia tak pernah jumpa dengan Umar. So ni dikira sebagai marasil Hasan Basri lah. Okey, cuma kita nak cerita kepentingan tadi. Logiknya memang ada, sebab ini adalah satu kewajipan, dan memang realiti masyarakat kita tunggu dah tua. Okey, memang saya nasihat lah, siapa-siapa yang dengar nasihat ni, kalau ada kemampuan pergi masa muda, pergilah masa muda. Okay, sebab saya masa dekat sana 4 tahun setengah haji 4 kali, Alhamdulillah. Kita menguruskan orang-orang tua ni. Okay, memang kesian. Okay, bukan kita nak mengeluh kita kena tak. Kita kesian. Belum lagi yang sesat jalan, yang tak jumpa jalan kan, selalu dengar berita jemaah haji hilang tak jumpa jalan. Kan, saya masuk kan, kalau dalam Mastika masuk Masjidil Haram tak nampak Kaabah. Kan ada kan cerita kan. Memang betul. Sebab dia masuk bawah tanah tu kan, ruang solat yang bawah ni sejuk, ada aircon ni, pusing lah macam mana, memang tak nampak Kaabah. Kan, dan pintu tu boleh masuk daripada luar. Maksudnya daripada luar sekali kan, bukan masuk masjid dulu baru masuk, tak. Dia daripada luar tu boleh masuk turun bawah. Kan, bilik tu aircon sejuk je, seronok kan. Carilah Kaabah, kona-kona tak jumpa. Kan, kalau orang muda dia ada tenaga untuk cari, untuk berfikir, untuk bertanya. Kan, memang perjalanan yang memenatkan. Haji memang satu rihlah yang memenatkan. Okay, sebab tu perempuan, kewajipan haji kepada perempuan diangkat kalau tak ada mahram. Betul tak? Man istata'a ilaihi sabila tu antara salah satunya adalah mahram bagi perempuan. Ulama-ulama semuanya fatwa boleh tak pergi haji kalau tak ada mahram. Okey, ini benda yang wajib ni, rukun Islam, boleh dikatakan diberi rukhsah kepada perempuan untuk tak pergi kerana mahram. Okey, sebab dia bukan isu yang kecil lah. Okey, cuma di Malaysia jadi budaya badal haji. Tak apalah, tak haji, nanti orang bayarkan.
Kan? Itu budaya yang tak sihat. Buat badal haji tak ada masalah, tak jadi isu, boleh. Okey, masyru'. Okey, disyariatkan, maksudnya tak ada masalah. Okey, cuma menghadapi masyarakat yang tidak mahu haji, kumpul duit sampai, kan, satu budaya yang tak sihat lah. Maka kita perlu mudahkan juga. Okey, siapa yang terlibat dengan travel agent ke mana ke, seboleh-bolehnya mudahkan, especially dari sudut harga. Okey, dari sudut harga. Okey, kerajaan kita sudah sangat bagus dalam menciptakan sistem tabung haji tu. Bagi saya sangat bagus lah, negara lain tak ada. Okey, diberi subsidi sekian-sekian ribu, jumlah sekian dah boleh pergi. Cuma sekarang kalau daftar umur 80 tahun baru boleh pergi. Itu antara kelemahan kita lah, sebab memang ramai manusia nak pergi. Jadi perlu usaha lah. Bila kita cerita pasal bab wajib ni, walaupun sekadar kepada yang mampu, kita tak boleh pasrah dengan kita cakap tak mampu lah Syekh. Tak boleh, kita kena usaha, kan? Usahalah kumpul duit dan sebagainya untuk haji. Kita tanamkan niat. Okay. Ada seorang pakcik ni saya jumpa di Madinah lah, saya jumpa. Dia datang bawa keluarga, 4 orang anak dia, suami isteri, 6 orang. Dia pergi dengan package yang agak mewah lah, dalam 20,000 masa tu. Adalah 2007, 2008, adalah 8 tahun lepas. Okay, 20,000 kalau kali 6 orang, 120,000, kan? 20,000 lebih lah. Saya ingat kalau dia shopping tu semua dalam 200,000 jugalah habis, kan? Tanya dia, sembang, dia kata dia kerja jual nasi dagang tepi jalan. Adik kalau nak datang call dulu, sebab cari tak jumpa, saya tak ada kedai tak ada nama, tepi jalan jual nasi dagang, dia cakap. Okey, saya kali kedua ni haji, dia cakap. Ui, kan? Kali pertama saya bawa mak ayah saya, bawa mak ayah mertua saya dengan pakcik-makcik yang dah tu ni, rombongan dia kata tak sampai 10 lah, tapi ramai lah, kan? Isteri dia pun tak bawa, yang first rombongan tu beratus ribu, semua dia sponsor, dia cakap. Okay, ni kali kedua, selang beberapa tahun dia boleh bawa family pula, kan? Cuma dia cerita lah, dia kata saya kerja jual nasi dagang tu, dalam kepala saya memang nak pergi haji je. Saya tak kisah pasal rumah besar ke pasal apa, saya tak kisah. Dia cerita lah, kan? Saya memang kumpul duit sebab saya nak pergi haji, dan Allah bagi, alhamdulillah. Dia cakap memang bukan saya seorang boleh pergi, saya boleh bawa orang ramai pergi haji, kan? Saya bukan nak cerita pasal dia kaya boleh pergi haji, tak. Saya nak cerita pasal nak sahut seruan kewajipan ni memang kena ada usaha, kan? Bukan pasrah, saya ni kerja biasa-biasa je, memang tak ada harapan lah. Tak boleh macam tu. Memang kita kena usaha lah, letak simpanan bulan-bulan RM50 ke, okay, sampai dapat pergi haji lah. Macam mana? Dia sebenarnya apa-apa pun yang mudahkan tak ada masalah, kan? Cuma kita kena sentiasa berfikir lah macam mana nak capai. Okay, boleh tak pinjam duit buat loan untuk pergi haji? Adakah dia termasuk berlebihan bila kata tak mampu, kan? Boleh ke tak boleh sebenarnya? Rasa-rasanya betul, saya setuju. Maksudnya bila masa dia nak ambil loan tu, okay, dia tahu
insya-Allah dia memang boleh bayar. Ya, melalui simpanan dia, melalui gaji dia, melalui kerja dia. Kan? Katalah 70% memang dia yakin insya-Allah memang dia boleh bayar. Okey, saya rasa tak ada masalah besar untuk ambil loan. Okey, bolehlah ambillah loan. Kalau boleh pergi, ada peluang untuk pergilah dengan loan sebab memang dia boleh bayar. Cuma saya sendiri kata nasihatkan ambil yang Islami. Ambil yang Islami. Janganlah ambil yang loan, personal loan yang riba ni. Semata-mata nak buat haji, buat pula benda yang haram. Kan? Kalau ada sahabat buat, sahabat Nabi ke sahabat entah? Bila dia balik rumah dia macam menyesal lah. Tapi fikir nak kena buat balik ke ataupun kalau nak cakap, tak tahulah, Allah Alam nak cakap sah tu sah lah. Sekadar cukup syarat sah tu sah lah. Cumanya dosa-dosa kan. Sebab nak kata haji orang tak susah, tak sah ni berat kan. Sepatutnya kita kata kalau dia cukup syarat, cukup apa, sempurna kan. Contohnya lah, anak duduk di Saudi, anak pergi umrah dengan permit ni sekali je. Memang dia orang benarkan sekali je dalam 5 tahun kan. Untuk orang Mekah sendiri, orang Arab sendiri, dia bukan setiap tahun boleh pergi, dia kena minta permit kan. Tapi kita ni gamble je lah kan. Masuk Mekah pun curi-curi janji nak buat haji kan. Bagi kita apa namanya, peluang lah kan. Bukannya kita duduk lama kan. Betul lah, bagi kita lah, bagi hak kita. Tapi bagi Arab Saudi, bagi kerajaan dia orang, nak mudahkan, nak bagi jangan teruk sangat haji ni, kita kena buatlah limit kan, sekali dalam 5 tahun. So persoalan yang sama lah, sah ke tak haji kami ni tanpa permit kan, tanpa keizinan kerajaan kan. Syekh ada yang syekh kami mengatakan pergi je lah kalau itu memang kita nak pergi dan itu bukan peluang untuk kita dapat banyak kali kan. Dalam masa yang sama dah pergi haji tu, mintalah ampun, taubat sebab dah membuat satu kesalahan kan, iaitu tidak taat pemerintah kan dalam kes tu kan. Doalah kepada Allah SWT supaya mabrur. Itu memang kita dalam dilema lah, memang susah lah kan, antara peluang yang nak pergi buat haji kan, nak dapat dengan dengan syarat jangan sampai menyakiti orang lain kan. Jangan sampai menyakiti orang lain, sampai kewujudan kita tu menyebabkan betul-betul, hakikatnya tak pun. Kalau kita betul-betul jaga, tak adalah sampai pijak orang ke, rampas tempat orang ke, tak ada kan. Contohnya isu solat saf awal, datang lambat nak solat di depan kan. Orang akan cakap, apalah kau nak solat, nak solat depan, datanglah awal kan. Dia ni cakap, aku dah lambat kan, dah tak dapat pahala awal, baiklah aku solat kat depan kan, daripada cakap orang dah lambat belakang pula tu kan. Especially solat Jumaat lah kan. Okay, so kita kata bagus, memang perlu macam tu. Walaupun solat lambat, datang lambat, kalau boleh pergi ke depan, pergilah ke depan. Terlepas satu fadilat, janganlah sampai terlepas fadilat yang lain. Tetapi jangan sampai menyusahkan orang lain kan. Himpit-himpit tolak orang sampai orang tak selesa, pijak pula orang kan. Kalau dekat Madinah tu nak pergi Raudhah tu kan, nak cium Hajar Aswad, nak cium je Hajar Aswad tu, tak ada fadilat lebih-lebih pun. Yelah ibadah kan, niat lillahi ta'ala, sunnah Nabi, tak ada masalah. Tapi disebabkan nak kejar benda tu, siku orang lain kan, dan sebagainya, berebut macam apa, memang kan. Saya 4 tahun kat sana,
beberapa kali haji, berpuluh kali umrah, sekali je saya cium Hajar Aswad. Sekali je. Sebab bukan kita menafikan apa-apa, tak. Okay? Cuma bila nak pergi tu orang dah berebut kan, kita tak sanggup. Kita rasa macam memang zalim lah. Kan? Ada kawan-kawan tu dia power sikit, dia orang memang jenis doa banyak ni. Kan, doa dia kata tiba-tiba je clear. Kan? Dia kata jom ikut. Kan? Kita tengok dia je clear, pandai dia masuk kan. Kita tak boleh masuk. Macam tu lah kan? Hakikatnya semua ibadah sama. Okay? Kita kejar fadilat, tapi jangan sampai menyakiti orang lain dan sebagainya. Ada soalan lagi? Saya kena berhenti dah. 10.30. 2 jam ini minggu ni. Ada 10 minit lagi. Macam mana boleh dapat cium tu, Ustaz? Hajar Aswad. Masa tu pergi masa tak ada orang, off season. Masa tu suka hati lah. Dia beratur dalam 10 orang kan. Nak berpuluh kali tak ada masalah. Off season tu macam lepas haji ke, betul lepas haji tu. Lengang lah. Lepas bulan-bulan lepas raya kan. Dia bukan awal-awal tu ada lagi orang tak balik lagi. Lepas orang dah balik tu kan, memang kosong lah. Masa tu kalau tawaf tu 10 minit kan. Kalau masa haji tawaf satu round sejam, 7 round lah kira lah. Ya, ya, memang Allah akan mudahkan. Semua benda yang kita nak Allah akan mudahkan. Okay, ada soalan? Okay, intinya dalam pelajaran ni, sebab kita belajar bab dosa-dosa besar ni, intinya kita nak kena faham adalah menganggap 4 ibadah tadi yang dalam rukun Islam yang kita sebut tadi sebagai satu benda yang fundamental dalam diri kita. Dia dalam Islam dia dah memang fundamental dah kan. Tapi dalam diri kita lah kan, kita nak letak dia kat mana kan. Zakat ke puasa ke macam tu kan. Kadang-kadang orang tak apalah, bulan puasa tu lah yang dia nak bisnes misalkan. Kadang kita tak boleh nak nafi, saya tak boleh nafi sebab memang orang kehidupan macam tu, dia perlukan duit tu kan. Tapi kadang-kadang kita sedih lah kan. Seorang kenalan lah, dia bisnes baju pakaian kan, butik ni. Kalau Ramadan ni dibuka besar lah, dia ada kedai biasa. Kalau Ramadan dibuka lagi kat koridor mall tu kan. Dia kata saya kerja Ramadan je kan, saya kerja Ramadan sahaja dalam setahun. Settle bulan Ramadan ni, bisnes elok, insya-Allah setahun saya tak payah kerja. Dia cakap. Maksudnya bisnes-bisnes yang run selain dia dah settle, maksudnya dia kerja Ramadan tu, bil rumah setahun, bil air setahun, bil elektrik setahun, loan apa semua, anak-anak sekolah, semua settle. Mana yang dapat selain Ramadan tu, ni je, extra je kan. Ada orang yang macam tu. Ada juga orang yang dia bekerja setahun kecuali Ramadan. Saya pernah jumpa, kedai dia memang akan tutup, kedai makan dia akan tutup, Ramadan dia tutup kan. Ramadan dia terus flight Ramadan di Mekah. Saya pernah jumpa. Then dia akan habis, dia raya di sana, lepas raya dia balik, start balik dia punya bisnes. So pilihan masing-masing nak letak kan, nak letak keutamaan tu macam mana kan. Nisbah dunia dengan nisbah benda-benda yang wajib ni, kita nak letak dalam hati kita tu macam mana kan. So itulah kan, tujuan kita belajar ni supaya menambah ketakwaan kita lah masing-masing kan. Itu saja, wallahu alam. Kalau dah tak ada apa-apa, korang ada lagi?
Okey. Okey. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.